Jangan sentuh bilik air di master bedroom. Okey. Sejarahnya dulu ada berkeluarga dan ada berlakunya kematian. Gangguan dia akan mengganggu frekuensi radio tu. Walaupun bukan radio, walaupun CD dan kaset. Faham? Podcast ini ditaja khas oleh Warung Stesen Kelate. Rasai kenikmatan nasi kerabu, nasi belauk, nasi dagang dan mi celup original dari Kelantan yang dibawa khas ke Penang. Warung Stesen Kelate, pasti ori. So hi guys, welcome to podcast seram. Kita sedikit podcast yang bergenre seram. Itu kita berkongsi perniagaan di Warung Stesen Kelate. So first kali kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Warung Stesen Kelate kerana menyediakan lokasi podcast yang sangat cantik. Sangat cantik. Dan kita di sini disajikan untuk episod keempat kali ini, kita disajikan dengan nasi kerabu lemak bakar nombor 1 di Pulau Pinang. So guys, kalau korang nak rasa nasi kerabu lemak bakar, korang boleh singgahlah di Warung Stesen Kelate. Jadi tanpa melengahkan masa, tanpa cerita panjang, berbasa-basi, kita nak ceritakan mengenai cerita seram lah dekat sesi podcast seram Warung Stesen Kelate. So bersama saya di sini ada Din yang ingin berkongsi cerita-cerita seram yang pernah melalui dan tragedi dalam hidup dia. So Din, boleh tak ceritakan sedikit siapa Din ni sebenarnya dan apa yang terjadi? Nama, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Slow sangatnya, sedih. Slow sangat. Mic kat situ. Pakai kat sini. Tak rasa. Okey Din, ceritakan dia sikit. Nama penuh Nur Syarudin. Panggil Nordin. Din boleh? Bukan Nordin Matok Bukan. 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 Okey Din. Kalau nak kata cerita pengalaman tu zaman belajar. Zaman belajar dia. Macam mana? Din dulu belajar kat mana dia? Kita belajar dekat Banting. Banting? Banting. Lokasi dirahsiakan? Lokasi dirahsiakan. Okay. Banting besar. Banting besar. Okey, dan apa yang terjadi dia kat sana dia? Dia bermula pada tahun sekitar 2014 ke 15. Okey dia. Setahun. So bermulanya ceritanya kami ni ada bersahabat dalam 5-6 orang. Okey. Kita orang berpakat untuk mencari rumah sewa berlainan yang tak menduduki ramai orang kat situ lah. Senang kata dulu kita duduk ramai-ramai. Okey. Duduk ramai-ramai satu rumah sewa kan. Biasalah student. Kita orang pakat ramai-ramai, ada kita orang punya inner group ni 5-6 orang macam tu cari rumah lain. So ceritanya bermula dekat rumah lah. Selepas kita dah berpindah tu. Actually saya yang pindah lambat. Okey. Kenapa dia pindah lambat ni? Adakah disebabkan gangguan? Bukan. Bukan lagi. Itu bukan. Tak seram lagi. Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Okey deh. Okey. Kita ni just prolog je, prolog intro saja. Saya lambat berpindah sebab mereka gerak dulu. Kerana saya masa tu belum lagi bersedia untuk berpindah rumah lah untuk mengikut orang. Attachment lah. Masih lagi attachment kat situ. Bila tiba masanya saya dah macam nak berpindah, saya pindah lah. Simple sorry saja. Kira saya masuk lewat sikit. So bila ketibaannya saya berpindah ke rumah sewa baru bersama rakan-rakan baru saya ni, grup yang baru ni. Okey. Rupa-rupanya rumah tu tidaklah seindah yang dikabarkan. Tidak. Dia seindah sebab saya first pindah situ. Okey. Tapi bagi mereka yang dah early pindah awal-awal, ada kisah tersendiri. Ada kisah tersendiri yang mereka dah tahu, yang saya lambat dapat tahulah. Saya lambat dapat tahu. Jadi cerita dia bermula macam ni lah. Untuk simply say, rumah tu ada benda. Apakah maksud benda tu? Dia adalah suatu macam gangguan yang boleh kata kerap juga berlaku lah. Gangguan macam mana tu kalau Din boleh ceritakan? Situasinya macam contoh sebab rumahnya ada detail sikit lah. Rumahnya 2 tingkat. Okey. Rumah 2 tingkat. Di tingkat bawah kadang-kadang di bahagian dapur. Kadang-kadang macam kedengaran bunyi pinggan mangkuk. Adakah sebenarnya rumah tu ada maid ke macam mana dia? Tak, kita belum sampai lagi ke sejarah rumah tu. Kita cerita gangguan macam mana lah. Tu tingkat bawah. Dan
between tingkat bawah dan tingkat atas, of course lah ada tangga. Tangga rumah ni kawan-kawan, kalian semua, ni adalah rumah lama lah, macam style rumah-rumah lama Banting tu. Rumah 2 tingkat di mana mereka menggunakan tangga besi dan kayu. Okey. Bila kita pijak tangga besi dan kayu ni, apa akan dikeluarkan? Krik. Betul, tepat sekali, macam itulah bunyinya. Agak menyeramkan. Agak menyeramkan, dan benda ni sometimes ada kedengaran. Oh, walaupun tak ada orang lalu? Betul. Walaupun kami berlima berenam orang memang tengah duduk di atas, tengah belajar, buat study ke apa-apa ke, benda-benda macam tu, kedengaran. Dan masing-masing semua mendengar yang sama. Dan kami tak layan lah. Faham. Just macam macam tu je. Ada something. Jangan tegur. Dia sometimes berlaku lah. Dan juga bila di tingkat atas, iaitu bilik, ya di atas tu tersedia ada 3 bilik. Ada 2 so, minta maaf, ada 2 bilik. Bilik biasa dan bilik master bedroom. Simple saja dengan bilik air lah. Master bedroom ada bilik air tersendiri. And gangguan di tingkat 2 agak berlainan sikit. Selalunya dia akan mendatangkan gangguan seperti dia ganggu dari segi pengeluaran bunyi frekuensi yang aneh. Oh, apakah maksud tu? Kita dulu pakai radio. Okey. Ada sahabat kita suka buka radio. Okey. Dia tak sama ada buka radio, dia buka lagu slow-slow, ada sometimes dia buka nasyid surah-surah lah. Gangguan dia akan mengganggu frekuensi radio tu. Walaupun bukan radio, walaupun CD dan kaset. Faham? So adakah ia mengeluarkan suara-suara atau sekadar bunyi-bunyi? Dia macam bunyi frekuensi. Okey, faham. Kalau kita tengok banyak supernatural punya cerita-cerita, benda-benda ni, entiti ni kadang-kadang mengeluarkan gangguan elektromagnetik lah. Ya, betul. So kadang-kadang yalah macam tak masuk akal. Kalau kita buka radio frekuensi, dia gangguan frekuensi tu normal. Tapi CD dan kaset sepatutnya ia tidak mengganggu lah. Betul. Unless kalau cala lah. Ya. Unless kalau cala, itu kita tak tahulah. Itu adalah gangguan yang di atas lah. So itu adalah benda-benda yang kerap berlaku setiap stage dalam rumah tu lah. Okey. Okay, kalau macam tu, saya boleh ceritakan sedikit banyak sejarah rumah tu. Selepas saya diceritakan oleh sahabat-sahabat saya masa saya dah ketahui benda-benda tu. So sejarahnya, rumah ni berpenghuni oleh keluarga. Okey, faham. Keluarga berbangsa India, Malaysia lah. Okey. India, Malaysia. Jiran-jiran di situ sebenarnya ada bagi tahulah dekat kita orang. Rumah ni sejarahnya dulu ada berkeluarga dan ada berlakunya kematian. Tragedi kematian dalam rumah tu. Kematian secara natural ke kematian? Detail itu kami tak pastilah. Tapi ada kematian lah. Ada kematian. Suara-suara tu semua daripada jiran-jiran yang sebelah-sebelah. Memang orang cakap lah. Okey. Kenapa rumah tu dah tak ada penghuni, tapi dah disewakan. Faham. Dan kamilah yang merasa. Okey. So adakah ini related, kami tak pasti. Tapi ceritanya di situ kita orang macam boleh kaitkan lah. Faham. Pendek cerita sebenarnya. Ya, pendek cerita lah. Kawan saya ni ada seorang dua orang yang ada berilmu lah. Ada berilmu. Ilmu spiritual lah. Benda-benda macam tu lah. Saya tak berapa nak berkenal sangat. Tapi mereka berkenan lah. Senang kata, saya sendiri nampak orang kena membuat benda ni. Apakah membuat benda apa tu? Benda cuba ceritakan. Mostly macam membaca-bacakan surah untuk menenangkan keadaan. Okey. Bila sometimes ada terlampau intens. Okey, apakah kejadian intens tu? Kalau Din boleh kongsikan. Contohnya seperti tangga lah. Tangga tadi lah. Macam bila satu orang lalu, memang ada bunyi macam ada seorang lalu lah. Tapi macam kalau dia lalu, mesti dia lalu macam sekali jalan je macam sama ada dia naik ataupun dia turun. Betul. Tapi dia macam main-main kat situ, naik turun. Bunyi je tak stop. Agak menyeramkan lah. Faham. Especially berlaku tengah malam. Of course.
Memang selalu waktu malam saja. Selalu waktu malam saja. Tapi tak hari-hari lah. Ada time-time dia. Dia penat? Kami tak cakap. Okey. Saya tanya. Dan bila yalah seperti macam tu dah jadi terlampau intensity kat situ. Sampai mereka pun dah sedap. Rakan lain saya yang 2 orang ni dia akan mulalah membuat macam doa-doa apa semua. Diorang punya bukan ritual secara bukan. melanggar hukum lah. Bukan. Memang doa mengikut surah, apa yang dianjurkan oleh Islam lah. Ya, doa surah azan macam tu. Tu diorang buat lah. Saya just follow dalam masa yang sama saya just macam mendoakan agar benda ni tak mengganggu kita sebenarnya. Faham. Ada satu lagi cerita. Kami sebenarnya bersemua orang ni ada 5 ke 6 orang. Tapi kalau 5 ke 6 orang, 5 orang lah 5 orang. Okey, saya tengok saya 5 orang saya tak ingat. 4 orang daripada kami tidur di bilik yang sama. Okey. Which is di master bedroom lah. Yang ada bilik air sendiri. Dan sebenarnya bilik air dalam master bedroom tu kami tak pernah guna. Kenapa? Sebab ceritanya bilik tu masa mereka bermula pindah, ni cerita yang saya dengar daripada mereka lah. Saya tak tahu sebab saya belum, macam saya cakap, saya pindah lambat. Mereka pindah dulu satu orang. Mereka yang melalui bukan melalui, mereka yang bersihkan rumah. Okey, faham. Ada baca azan apa semua. Lepas tu rumah kosong. Buat semua dulu. Buat doa-doa, baca tahlil ke apa. Mereka yang belum pindah tu ada dia cakap lah. Saya tak pasti sama ada mereka cakap ataupun owner yang bagi tahu. Apa tenant. Tenant. Kalau penyewa tenant. Tenant yang bagi tahu jangan sentuh bilik air di master bedroom. Okey. Tak tahu kenapa. Memang mereka ceritalah memang masa orang buka tu kotor. Faham. Macam nak kena bersihkan. Dia tak macam kotor busuk, dia kotor macam berpasir. Faham. Berlumpuh. Macam berlumpuh. Bukannya macam bila air kotor macam kotor najis kan. Dia macam berlumpur. Okey. Dan banyak daun-daun dalam tu. Faham? Mereka ceritakan kat saya dengan detail lah. Berlumpur dan berdaun lah. Mereka cuba bersihkan sedikit time tu. Saya rasa time tu mereka tak tahu detail kat situ lah. Lepas dah tenant bagi tahu cerita yang sebenar, jangan kacau bilik air tu. So sedikit sebanyak bila mereka cuba membersihkan bilik air tu, Ia mengganggu. Tapi bila mereka tak buat apa-apa di bilik air tu, biarkan situ saja, just bersihkan ruang master bedroom yang tempat kita orang tidur, berlantaskan dengan tilam dengan toto saja. Tak ada apa-apa sangat lah berlaku, kecuali yang macam gangguan yang kami saya cakap tu lah. So ibarat macam mungkin tenant tu dia lambat bagi tahu dia orang, sahabat-sahabat saya ni. So untuk jangan menyentuh kawasan tu lah, kawasan larangan. Sampai sekarang saya tak tahulah apa jadi kat rumah tu. Siapa yang sewa pun tak tahu lah. Tapi saya tak tahulah. Saya pun macam tak nak beritahu lah. Kalau dah di cleanse kan tu, alhamdulillah. Kita tak tahu. Betul. Sebab itu adalah kami duduk di situ pun tak sampai 2 tahun. Faham? Setahun lebih saja. Terus kami pindah. Faham. Sebab benda ni mengganggu lah, kita nak belajar. Selepas daripada kejadian tu, selepas daripada perpindahan tu kan, adakah kejadian-kejadian seperti ini menghantui anda semua? Tak ada. Memang bila kami berpindah ke rumah lain, which is di taman yang berlainan lah, yang agak jauh sikit daripada tu, alhamdulillah tak ada apa-apa. Okey. Memang gangguan-gangguan macam benda yang sama apa semua tak langsung tak ada, alhamdulillah. Faham. So memang kami boleh diringkaskan lah. Rumah tu ada something. Rumah itu ada something. So sampai di sini saja perkongsian Din untuk kita pada hari ini. So guys, untuk owner-owner rumah lah, korang haruslah jujur dengan tenant-tenant korang yang sekiranya rumah korang bermasalah, bagilah tahu, jangan sampai menghantui apa yang terjadi seperti kisah Din ni lah. Walaupun ia tak adalah orang cakap sekeras mana, tapi apabila kita berada dalam situasi tersebut, kita akan merasa lah macam mana intensnya keadaan tu. So guys, sebelum kita menutup podcast seram kita kali ini, kita ingin menjemput anda semua untuk singgah dan merasai kenikmatan nasi kerabu lemak bakar nombor 1 di Penang. Jadi selain daripada itu juga, kita juga nak minta rakan-rakan yang menonton video ini untuk tag member-member yang ada kisah seram, tak
Tak kisahlah dia influencer ke, dia orang biasa ke, marhain ke, untuk berkongsi cerita di meja podcast Warung Stesen Kelantan. So guys, dengan ini kita menutup episod keempat Podcast Seram Warung Stesen Kelantan. Kita jumpa lagi. Jangan lupa like and share, subscribe dan follow Warung Stesen Kelantan serta komen siapa yang korang nak kita jemput lagi sebagai guest dalam episod akan datang. Gerak lu Papa Roger.